Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi, justru dengan inayah dan kurnianya dapatlah kita bersama-sama berkumpul dalam media maya ini melalui FB Live Fakulti Pertanian dan juga Webex pada pagi Khamis yang penuh barakah ini. Siaran webinar ini adalah anjuran Jabatan Perlindungan Tumbuhan Fakulti Pertanian dengan kerjasama Unit Pembangunan Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Pertanian UPM. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada para peserta kerana berjaya mengikuti bual bicara santai ilmu yang akan disampaikan sebentar lagi oleh penceramah jemputan kita pada pagi ini, iaitu Dr. Muhammad Aswad bin Abdul Wahab yang merupakan seorang pensyarah kanan di Jabatan Perlindungan Tumbuhan Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia yang tidak asing lagi bagi kita. Dan majlis dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Dr. Muhammad Aswad Al-Johorian bagi menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Kenali Penyakit Pokok Kebun dan Anda dengan segala hormat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so saya punya perkongsian pada pagi ini akan terbahagi kepada dua bahagian. Pengenalan, kita akan tengok pengenalan fisiologi asas tanaman, masalah tanaman, simptom dan tanda dan juga penyakit, apa penyakit. Dan kemudian part kedua ni simple part sebenarnya, nak diagnose, macam mana kita boleh diagnose penyakit lah yang ada pada tanaman kita. Simple saja, brief macam mana kita nak diagnose. So ini dua part yang saya akan sentuh lah pagi ini dalam masa yang singkat ni. Satu jam, harap-harap kita boleh ni continue, teruskan lah, maksudnya sempat habis. Okay, so basically kan, kenapa dengan pokok ini? Biasanya bila kita beli pokok dekat nursery ke, bila kita bawa balik pokok tu sehat dan segar bugar. Okay, so yang ini pokok dan hasil yang kita nak lah. Saya ambil contoh ni adalah pokok tomato. Okay, tomato. So pokok sehat macam ni. Okay, tetapi kadang-kadang pokok kita akan ada masalah. Okay, tiba-tiba satu hari tu kita bangun daripada tidur, kita tengok pokok kita kan, semalam elok aja, minggu lepas elok, okay, besok je tak elok. Jadi macam ni, kita nampak lah ada dia ada tanda-tanda masalah yang kita nampak. So sekarang ni kita nak tahu apa masalah pokok kita ni. Hati pun dah resah, gundah gulana, so kita nak tahu lah apa masalah pokok kita ni kan. Jadi masalah pokok ni dia terbahagi kepada dua sebenarnya. Okey, sama ada dia disebabkan oleh faktor pertama penyakit dan perosak. So pada pagi ini saya hanya akan sentuh kepada penyakit saja sebab nanti Dr. Syahri sebelah saya ni akan marah. Dia pakar perosak. So saya akan sentuh sikit lah dengan perosak tu kalau sempat lah. Dan juga faktor kedua ni dia disebabkan oleh faktor persekitaran ataupun keadaan yang tak kondusif. Okay, yang itu dua faktor ni yang saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat. Boleh ingat. Kalau student kita boleh boleh bagi sikit orang. So yang ni dua faktor ni kita kena ingat. Kena ingat. Faktor pertama penyakit dan perosak, faktor kedua faktor persekitaran. Okey. Macam ni. Apa masalah pokok ni? Kalau kadang-kadang masalah tu simple. Direct kita boleh tahu, contoh buah. Buah, ini buah sehat, yang ini buah yang busuk. Biasa kita panggil buah busuk lah. Tapi biasanya kat universiti kita tak guna perkataan busuk tu, kita bombastic sikit. Kita guna perkataan repot. Rotting, ataupun rotting. Jadi ini buah rotting. Biasanya repot ni dia melibatkan penyakit yang disebabkan mikroorganism. Dan yang ini disebabkan antara dua benda yang kita kena tahu. Bila kita nampak pokok kita ada masalah, hasil kita ada masalah, so kita kena tanya diri kita, ini adakah disebabkan oleh penyakit dan perosak ataupun disebabkan faktor persekitaran yang tak kondusif. Ni latihan jugalah. Nombor dua. So macam ni, yang ini tricky sikit. Bila kita tengok pokok ni, kita kena tahu juga. Bila kita tengok dia ada problem, kita nampak dia ada masalah, okay, ada coklat kat sini kan, kuning, coklat lah. And then dia ada kekuningan di sini, kita nampak dia ada problem kan. Mata pun sakit. Biasanya jadi mata kita sakit lah. Okay? Mata sakit, poket pun sakit. Jadi kita nak kena tahu, jadi bila kita tengok masalah ni, kita kena bezakan. Kita kena decide, adakah dia disebabkan oleh penyakit ataupun perosak, ataupun dia disebabkan oleh faktor persekitaran yang tak kondusif. Jadi apa yang kita buat tu sebenarnya kan, itulah dipanggil diagnosis penyakit. Kita diagnose penyakit tu
Okey, kita diagnose pokok tu apa penyakit dia. Dia contoh mudahlah macam kita manusia kalau kita demam, okey, kita demam kita jumpa doktor, betul ya? Doktor bila kita pergi klinik, doktor tanya sakit apa, kan? Kita jumpa dia sebab kita nak tahu kita sakit apa, dia tanya kita balik. So sebenarnya apa yang doktor tanya tu dia nak tahu simptom yang ada pada kita dan juga dia nak diagnose apa penyakit yang ada pada kita pada masa tu. Cuma pokok ni dia beza sikit dengan manusia. Dia beza tang mana? Pokok tak boleh cakap. Kalau pokok cakap, saya lari dululah. Kan? So dia tak boleh cakap, pokok tak boleh cakap. Kita kena tengok dia tiap-tiap hari, kita kena belai dia tiap-tiap hari dan kita kena tahu pokok apa tu. Contoh macam dalam ni kan, kita tak tahu pokok apa ni, tapi kita tahu dia ada masalah. Okey. So ini yang kita akan tengok pada pagi ni kan. Okey, sebelum tuan-tuan dan puan boleh diagnose penyakit, ada benda yang paling basic tuan-tuan dan puan kena tahu. Yang ini saya kena explain dahulu. Okey. Fisiologi asas tanaman tuan-tuan dan puan mesti kena tahu. Okey, kita nak hasil kita, yang ini cili nasi kerabu orang Kelantan dia bangga dengan cili ni. Tapi nama cili ni cili trusted So dia gemuk-gemuk macam ni lah. Biasanya orang jual nasi kerabu dia takut nak beli cili gemuk ni sebab dia kena buat solok lada tu lagi banyak. Okay? So jadi kita nak yang kecil-kecil je yang ni lah. Tapi kalau kita usahawan, kita nak yang gemuk macam ni lah, elok kan. Ini pokok cili yang seronok kita tengok. Yang seronok kita tengok, hasil banyak. So toke dia mesti senyum lah. Senyum hari-hari kalau boleh tidur kat dalam ladang ni sebab masih banyak. So basically fisiologi asas tanaman ada 3 faktor yang penting. Ini tuan-tuan puan-puan dah tahu 3 faktor penting. Pertama cahaya matahari. Okay. Pertama cahaya matahari, kedua air dan ketiga nutrien. Okay. Pertama cahaya matahari, kedua air dan ketiga nutrien. Jadi tuan-tuan puan-puan kita tengok gambar raja di sebelah ni. Okey, di sebelah kanan saya tuan-tuan dan puan ada gambar raja kat sini. So boleh tengok cahaya matahari dekat mana sebenarnya pokok fungsi dia. Dekat pokok ni dia ada fisiologi asas pokok, basic asas pokok dia ada daun, okey, dia ada batang dan dia akar. Okey, dan ketiga-tiga komponen ni memainkan peranan yang penting. So kita tengok dulu bahagian daun. Okey. Kenapa daun ni color hijau? Ada sebab. Sebab Tuhan yang create dia color hijau. Dan sebab yang lebih tepat lagi adalah di dalam daun ni dia ada satu komponen dipanggil klorofil. Klorofil ni Tuhan create memang powerful dalam daun ni sebab fungsi klorofil ni dia bagi color hijau tu dan juga klorofil ni fungsi asas dia adalah dia untuk serap cahaya matahari. Dia boleh serap cahaya matahari dan dia boleh tukar cahaya matahari kepada makanan. Okey. So bayangkan kalaulah kita boleh ambil klorofil daun ni kita letak dekat kita punya kulit cuma kita kali hijau lah daripada kulit coklat. Okey. Tapi kalau kita lapar, kita masa tengah drive kita lapar, kita keluarkan tangan kita ada klorofil konon kan. So kita boleh buat makan nasi kan, betapa indahnya teknologi itu. Cuma yang ini Tuhan bagi dekat pokok kita tak ada. Kita tak ada. So jadi kat mana ada benda tu dekat daun. And then dekat mana air dan nutrien ni pokok boleh dapat? Okey, sebab tu ada akar. Akar ni digunakan untuk menyerap air dan nutrien. Okey, akar digunakan fungsi akar di pokok untuk serap air dan nutrien. Okey, jadi kat sini dah nampak tak ada guna sebenarnya siram pokok dekat daun dia. Jadi air tu mesti kena dekat akar tu supaya dia boleh absorb dan akar tu fungsi dia akan absorb nutrien yang dia bagi. Jadi kita tahu dekat daun, bahagian daun ni buat makanan daripada cahaya matahari. Okey, dia convert cahaya matahari kepada makanan. Akar ambil air dan juga nutrien. Macam mana dia nak salurkan benda ni? Jadi dekat dalam pokok ni dia ada batang. Bila ada batang, tuan-tuan puan, dalam batang ni dia sebenarnya dia adalah transportation punya mekanisme yang ada pada pokok. Okey, so saya suka secara mudahnya sebenarnya bayangkan dekat dalam batang ni dia macam lebuh raya plus highway. Bawah akar tu selatan, kat atas tu utara tu lah. Perlis ke Penang tu pulang. So akar ujung ni utara, bawah ni selatan. Macam plus highway. So dia ada turun ke bawah, dia ada naik ke atas. So tuan-tuan boleh bayangkan. Bila ada jam ataupun accident, bila ada accident dekat plus highway, dia akan jam. Bila jam. So bayangan sama juga kat pokok, kat batang pokok ni. Bila ada gangguan dekat dia punya batang, air dan nutrien tak dapat disalurkan ke atas, ke daun dan juga ke pucuk untuk dia membesar. Dan juga makanan yang dibuat daripada daun tu tak dapat dihantar ke setiap bahagian tumbuhan dan juga ke akar dan ke akar ke bawah tu. So jadi ini adalah fisiologi asas tanaman. So kira sekarang ni lepas saya explain tuan-tuan puan dah boleh grad dah. Dan dah boleh jadi separuh pakar.
fisiologi asas tanaman. So jadi kat sini lepas habis ni boleh bercerita dengan anak-anak lah kan. Hijau, daun ni bukan saja je. Okey. Cuma nanti ada orang tanya saya lah. Habis tu kalau ada pokok tu color kan. Datang mana? Datang klorofil kan. Okey. Klorofil tu sebenarnya dia ada dekat situ. Yang color dekat daun-daun, contohlah tanaman hiasan tu pigment. Dia ada pigment. Pigment tu yang bagi color pada daun-daun tu lah. So jangan pula cakap pokok tu sakit. So itu yang penting, kena tahu pokok tu pokok apa kita beli tanaman hiasan. Contoh saya bagi contoh lagi, fisiologi asal, contoh macam pokok getah. Pokok getah yang siapa yang sekarang ni kita tak boleh pergi bersih, so boleh pergi ladang getah. Kalau nak experience musim dua. Sebab pokok getah ni dia duakan daun. Jadi jangan pula ingat pokok tu sakit. Doktor ni pokok ni sakit ni. Sebenarnya dia tengah duakan daun. Itu penting. Sebab tu penting kena tahu fungsi asas tanaman tu. Apa jenis pokok tu dan apa basic asas dia. So basic asas dia sekarang ni mudah saja, cahaya matahari daun, air dekat akar dan juga nutrien dekat akar. Okey. Okey, jadi kat sini kita akan tengok salah je. Saya tak nampak dia ni kejap ya. Okey, penyakit tanaman dia boleh disebabkan oleh mikroorganisme dan juga serangga, dan juga dia boleh disebabkan oleh faktor persekitaran yang tak kondusif. Jadi bila ini berlaku, gangguan ni, masalah ni berlaku, dia akan halang, sebenarnya dia akan halang apa? Tiga benda ni. Dia akan halang cahaya matahari, dia akan halang air dan dia akan halang nutrien. So yang ini bila tiga-tiga ni, bila salah satu daripada tiga komponen ni terhalang, dia akan menunjukkan simptom. Okey, dia akan menunjukkan simptom. Maksudnya pokok sakit. Okey, dia akan menunjukkan simptom pokok sakit. Jadi dekat sebelah ni saya ada gambar, tengok gambar yang sebelah ni, apa akan berlaku kalau pokok tu ada gangguan dekat bahagian akar. Contoh kat akar ni, kalau akar reput, sekarang tuan-tuan tahu akar ni untuk air dan nutrien, so air tak dapat naik atas. Kalau dekat ini ada gal kita panggil, ataupun bahasa mudah dia tumor lah, macam tumbuhan kan, dia tiba-tiba dia bulging, gemuk macam tu. Ni pun okey. And then lepas tu okey, and then lepas tu dia akan mengganggu laluan tadi, transportation tu. And then dekat daun ni, apa berlaku bila daun layu, klorofil rosak. Bila klorofil rosak, cahaya matahari tak dapat diserap dan juga makanan tak dapat dibuat. Sama juga bila ada leaf spot dekat daun, ada bintik daun, tumpuk daun, dia akan tutup kawasan-kawasan kali hijau yang ada klorofil. So tumbuhan tu akan tak dapat 100% dia punya optimum. Kalau dekat hasil ni biasanya rotting lah, reput. Hasil reput, busuk lah kita panggil. Dan juga dekat bahagian daun yang pucuk ni, ini biasa diserang penyakit pucuk. Sebab kenapa tuan-tuan puan-puan, pucuk ni tempat dia membesar, pokok membesar. Jadi penyakit ni, serangan patogen ni, mikroorganisme, dia akan serang dulu kawasan-kawasan yang pucuk ni supaya dia nak halang pokok tu daripada membesar. Dan kerana kawasan pucuk ni lah yang mana banyak nutrien dibawa ke sana supaya pokok boleh membesar ataupun sebagai satu cara pokok untuk survive. Ini basic, ini gambar dia lah. Kalau belah kiri ni yang pokok yang function yang okey, yang belah kanan ni function yang tak okey. Apa yang berlaku ni? Tidak ya? Saya tak boleh nak. Tak boleh nak slide. Enotik, kenapa ada enotik ni? Tidak. Oh, so, okay. Okey. So ejen penyakit sebelum kita tengok simptom, ada beberapa ejen penyakit yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan. Ini basic. Kalau saya tunjuk gambar ni tahulah kan. Ini roti, ini kulat. So kadang-kadang ada dulu bila kita belajar dulu kan, kadang-kadang ada kulat pun kita ambil lah bahagian yang nampak macam sehat ni, kita makan sikit lah, elok lagi ni kan. So kalau nak cari penyakit, itu cara dia. So sebenarnya bahagian yang bersih ni sebenarnya ada dia punya mycelia kan, mycelia. So ini ada kulat. Ini basic, senang. Kulat ni adalah ini, yang mana tuan-tuan puan-puan bila roti kita expired, dia akan keluar. So dia boleh serang semua bahagian pada tumbuhan kita, tanaman kita. Okey, dan kulat ni kita boleh tengok dengan mata kasar. Okey, dan serangan ni boleh berlaku, dia boleh serang akar boleh, daun boleh, batang boleh, buah boleh, semua kita boleh. Dan kita boleh nampak dia punya mycelium. Apa tu mycelium? Yang inilah. Yang dia ada putih-putih ni, dan juga yang kali hijau ni sebenarnya dia punya spora. Spora dia. So jadi jangan tepuk spora dia kan. Dia macam bedak lah kan. So jangan tepuk. Simpan pula. Buang. Maksudnya masuk dalam plastik, buang tu. Janganlah nak tiup ke apa. Dia ada spora. Spora ni lah cara dia merebak. Okey.
So kalau dekat buah, dekat pokok macam mana bentuk dia macam ni lah. Ada yang kita nampak, boleh nampak dengan mudah. Macam kat buah memang boleh nampak dengan mudah. Dekat daun pun kadang-kadang kita boleh nampak dengan mudah. Ada yang kita tak boleh nampak sebab dia duduk dekat dalam tanaman tu. Bakteria. Okay? Bakteria, agent yang kedua adalah bakteria. Bakteria ni dia kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Siapa boleh tengok tu dia ni lah, dia bomoh. Okey, saya tak boleh. Okey, kita memang tak nampak lah. Okey, dan juga serangan ni dia boleh berlaku dekat akar, daun, batang, buah dan ni. Dia boleh dalam. Dia boleh dalam. Dan apa yang selalunya kita guna cara untuk kita bukan confirm lah. Bila saya tengok simptom tu basically kita 50-50. So macam kita tengok daun ni kan, dia ada halo. Yang halo ni ada kuning lah. Dia tumpuk-tumpuk macam ni, dia halo. So yang ini kita tahulah, dia kemungkinan besar 50% adalah bakteria. So mungkin kita akan bawa masuk ke lab. Okey, ni bakteria. Virus tengah popular sekarang ni, dia macam tengah hidup dengan kita kan. So kita tak nak dia nak kita. Okay, so ni lah macam COVID kan. Virus ni kita tak nampak, memang tak boleh nampak dan juga dia hanya hidup bila ada perumah. Ada ni macam COVID-19 dia ada kita, dia boleh hidup. Okay? So tanpa kita dia tak boleh hidup lah. So jadi kita biasanya macam mana kita nak tahu pokok kita kena serangan virus ni, kita biasanya bergantung kepada simptom. Itu pun bukan 100% kita boleh confirm 100% ya. Biasanya 60%. At least 60% better daripada 0% kan. So dan virus ni biasa dia bila serang pada pokok kita dia memang dia mati terus lah. Nilai tak nak. Dah boleh sediakan kapan untuk pokok tu. Okey, so kita boleh ni lah kita boleh buang ni. Okey, so biasa yang virus ni popular dengan usahawan-usahawan ataupun yang penggemar tanam cili . So nanti saya akan share sikit. Okey, so macam mana kita nak tahu? Ini penting juga. Macam mana kita nak tahu pokok kita ni kena serang oleh mikroorganism ataupun kerana faktor persekitaran tak kondusif. Ini tuan-tuan perempuan kena buka mata sikit. Yang slide lain boleh tidur. Okey, mikroorganism macam ni kita nak tahu sebab mikrob ni dia berjangkit. So bila berjangkit mudah saja. Tengok slide ni. Kita bayangkan, tuan-tuan bayangkan kita ada pokok 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 pokok dalam kawasan kebun tuan-tuan ataupun dalam kawasan rumah, belakang rumah atau depan rumah. So kalau penyakit ni disebabkan oleh mikroorganism, dia akan serang satu pokok ke satu pokok ke satu pokok ke satu pokok. Dia takkan serang sekaligus. Okey, dia tak ada. Dia tak ada lahap macam tu. Okey, dia serang satu pokok tu. So, jadi tuan-tuan tengok dekat kawasan rumah tuan-tuan, contoh kalau ada pokok cili pertama tu kena, pokok kedua tak kena, ketiga tak kena, keempat tak kena dan kelima tak kena. 60 to 70% dia disebabkan oleh mikroorganism. Yang inilah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kulat, bakteria dan virus. Saya masukkan jugalah perosak tanaman tu lah. Nanti mungkin Dr. Syahri dia akan buat webinar dah untuk perosak tanaman. So ini mikroorganism, mikrob disebabkan begini. So macam mana, apa pula kalau faktor persekitaran tak kondusif? Tengok balik gambar tadi, gambar yang saya bagi ni. Kalau faktor persekitaran tak kondusif ni, dia bukan penyakit berjangkit. Okay, apa dia faktor persekitaran tak kondusif ataupun keadaan tak kondusif? Tanah tu tak subur, toksik. Maksudnya terlalu banyak bagi baja pun tak elok. Terlalu banyak bagi racun, geram sangat kan. Baru beli pokok, minggu depan ni dah habis pokok tu, kena makan kan. Ambil tala semua, klorok semua kita nak tala dekat pokok tu kan. Geram, toksik dah pokok tu jadi. And then polybag pasu terlalu kecil, kemarau, kurang cahaya, kurang baja. So macam mana kita nak tahu? Mudah saja. Contoh kalau faktor persekitaran tak kondusif, satu kebun, kalau kebun tuan-tuan ada 500, ada 1000 pokok, 1000 pokok akan tunjuk tanda yang sama dalam masa yang sama. Okey, kalau ada 500 pokok, ada 10 pokok dalam rumah tuan-tuan, belakang rumah, depan rumah, semua akan tunjuk tanda yang sama. Contohlah, tanda kekuningan, semua akan tunjuk tanda kekuningan yang sama. Okey, kalau dekat nanti saya akan share macam mana kalau saya ada satu pokok je kan. Saya ada satu pokok je kat rumah. Macam mana nak tengok pokok-pokok yang lain kan. So saya akan share juga macam mana kan. So yang penting tuan-tuan boleh tahu. Kalau mikrob dia jangkitan dia satu-satu. Kalau faktor persekitaran tak kondusif dia akan kena sekaligus. Macam banjir kan. Banjir tak adalah pula ada 1000 pokok, tiba-tiba ada 2-3 pokok je yang tak kena kan. Tak logik yang tu kan. Okey, dan apa yang berlaku adalah dia cahaya matahari ni dia diganggu cahaya matahari dan air dan nutrien itulah. So nanti fisiologi asas tanaman tu terganggu. Ini contoh dia. Ini contoh faktor persekitaran tak kondusif. Nampak tak? Kat sini gambar tuan-tuan boleh nampak yang dia kawasan ni dia whole area tu tanaman tu tunjuk benda yang sama. Okey, dia tunjuk benda yang sama dalam masa yang sama. Okey. Ini simple. Yang ini boleh dapat dekat internet Saya pun koyak dekat internet ni. Okey, jadi yang ini antara benda faktor persekitaran tak kondusif ni
biasanya kita boleh rectify dia, kita boleh betulkan dia dengan baja tanah tu kita tukar. So nanti kita akan dapat dia punya ni lah. Kat sini saya ada share apa masalahnya. Contoh kalau nitrogen kurang, apa jadi pada pokok, apa jadi pada daun, daun tu akan pudar, dia akan pudar daun bahagian atas. Kalau fosfat terlebih ni, kalau baja terlebih, fosfat terlebih, daun tu dia kalau hijau pekat sangat pun tak betul. Okey, magnesium, kurang magnesium, daun di bahagian bawah rolling tu dia akan turn kekuningan. Okey. Okey, so dia akan ni jadi. Dan manganis ini semua kita panggil baja ataupun mikrovitamin macam vitamin. Kita makan vitamin, pokok pun ada vitamin. Macam tu lah. Okey, jadi kat sini tuan-tuan dah tahu. Penyakit tanaman ni boleh disebabkan oleh mikroorganisme dan juga dia disebabkan oleh faktor persekitaran tak kondusif. Jadi bila ada masalah pada pokok tuan-tuan, boleh tengok dia kena decide. Kena tengok macam mana dia disebabkan oleh mikrob ke ataupun disebabkan oleh faktor persekitaran tak kondusif. Dan ini dia akan mengganggu cahaya matahari punya intake kalau berlaku dekat daun, dan dia akan mengganggu air punya transportation kalau berlaku kat batang dan juga akar, dan dia akan mengganggu juga nutrient uptake kalau batang terganggu dan juga akar terganggu. Simple. Dan bila pokok sakit dia akan tunjuk simptom. Okey, dia akan tunjuk simptom. Macam kita tengok tadi lah. Ini apa masalah pokok di awal slide tadi. Yang ini sebenarnya, apa yang buah ni tunjuk, dia ada tunjuk simptom pada kita. Simptom yang ditunjuk pada kita ini adalah simptom berput. Simptom tu apa tuan-tuan? Simptom tu adalah reaksi tumbuhan tu kepada serangan patogen. Kalau ada serangan penyakit tu, tumbuhan tu dia buat reaction. Dia reaction. Ini reput lah, busuk lah. Yang ini pun sama, yang ini pun reaction, reaction tanaman ni kepada masalah yang berlaku. Tapi kita tak tahu sama ada ini disebabkan oleh faktor persekitaran tak kondusif ataupun penyakit. So kalau kita tengok kat sini, kalau saya dipanggil dan kita tengok, saya view apa yang saya diagnose kat sini, mudah saja. Ini yang saya cakap, bila ada satu tanaman, tuan-tuan kena tengok secara overall. Okey, daun dia. Adakah daun ni semua ada kuning coklat macam ni? So kita nampak, kita boleh decide dia overall. Ada. So kalau overall, daripada satu tanaman tu, inilah dinamakan faktor persekitaran tak kondusif. Sama ada dia punya tanah tak betul ataupun dia punya ada problem dengan dia punya pembajaan ataupun ada problem dia punya tempat pembesaran dia terlalu tak dan dia tak boleh keluar dia punya akar tu. So ini dia menunjukkan ni. So ini salah satu contoh faktor persekitaran tak kondusif. Okey, yang ini pertama, yang ini bila kita nampak ni dia klorosis. Yang ini kita panggil klorosis So klorosis. Jadi saya akan bagi contoh, saya akan explain. Yang ini pun tanda yang biasa yang simptom yang biasa kita nampak pada pokok lah. Apa dia? Yang ini antara benda. Yang ini antara benda yang payah sikit lah. Biasanya tuan-tuan bila tengok apa jadi dengan pokok ni. Yang ini simple. Yang ini simple. Sebab kita boleh nampak dia ada kulat kat sini. Yang ini reput lah. Buah kita akan reput. Buah tu ada. Okey. Kita akan kongsi sikit simptom-simptom yang biasa. Okey, simptom yang biasa yang tuan-tuan nampak, yang ini adalah klorosis. Apa tu klorosis? Yang ini klorosis maksudnya daun tu sepatutnya dia colour hijau sebab ada klorofil. Tapi bila ada gangguan, ada problem pada klorofil tu rosak disebabkan serangan ke ataupun faktor persekitaran tak kondusif, dia akan hilang colour hijau tu, dia akan jadi kuning. So ini tanda ada simptom klorosis. Okey. Jadi kalau macam ni yang saya cakap, adakah ni disebabkan oleh penyakit berjangkit ataupun faktor persekitaran tak kondusif? Siapa nak cuba? Dr. Syarif nak cuba? Okey. Tergamam Dr. Syarif. So dia sebenarnya, kalau ni contoh terbaik okey. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan boleh tengok dekat mana klorosis tu berlaku. Dia jadi dekat bahagian atas. Ini dekat dengan pucuk dan bunga. Tapi dekat bahagian bawah ni elok. Kalau hijau dia cantik, elok je. Betul tak? Terang menerang kan cantik. So yang ini 70 to 80% adalah disebabkan oleh mikrob. 70 to 80% disebabkan oleh mikrob. So macam mana kita nak buat dia, macam nak ubah dia, senang je. Ambil gunting, potong. So potong So ambil gunting, potong. Potong ni sebab biasanya kalau ada klorosis macam ni, kebiasaannya bila klorosis pada pucuk dan daun ni, bahagian atas ni, dia disebabkan oleh virus. Dia tak ada racun virus Kalau pergi ada orang jual ni cik, ni saya jual racun virus, nipu tu. Saya nak kat depan muka dia, nipu dia ni. So tak ada racun virus, tak ada. Kita tak boleh racun virus, tak ada. Okey, so jadi ini adalah contoh yang terbaik yang macam mana kita tuan-tuan puan-puan boleh tahu adakah disebabkan oleh mikrob, masalah disebabkan oleh mikrob ataupun faktor persekitaran tak kondusif. Tengok daun tu, tengok keseluruhan daun tu. Kalau faktor persekitaran tak kondusif
Kalau korupsi dia akan dia akan nampak scatter. Bahagian bawah ada, bahagian tengah-tengah ada, bahagian atas pun ada. Tapi yang ini kita nampak dia hanya ada di bahagian atas pucuk. Okey. Ini korupsi. Boleh. Yang ini biasa jadi juga blood Hawa. Hawa ni nama pun Hawa, Hawa betul. So yang ini batang, pada daun dan buah. Dia package. Kalau ni package. Dan yang paling jahat ni biasanya serangan ni akan berlaku penghujung bila kita nak kutip hasil. Ini saya tunjuk contoh tomato. Apa yang terjadi adalah yang hitam-hitam ni dia macam kesan terbakar. Hawa ni macam kesan terbakar. Kalau tuan-tuan nampak pada batang, pada buah ada kesan macam kesan terbakar tu, iaitu hawa lah, boleh dikatakan hawa. Hawa ni dia problem dia adalah nak ubat dia susah sikit. Ya, racun tu lah bila saya panggil ubat lah racun. So apa ubat kita kena buang lah. Dan buang dia secara proper, culture practice dan juga dan dia cepat merebak. Dia merebak tu sekejap saja dengan cepat. Repuk pangkal. Ini saya ni tak ada kaitan dengan kebun bandar tapi saya promote lah kan. Saya buat kelapa sawit. So jadi repuk pangkal ni dekat sawit lah. Okey, ni biasa jadilah kat pokok Even kat pokok kebun kita pun boleh jadi reput. Tapi jarang berlaku reput ni Okey, yang ini kanker. Okey, ini adalah simptom kanker. Kanker ni dia sebenarnya dia simptom ni tuan-tuan nampak dia batang tu dekat luaran cambium, dia bahagian cambium tu dia epidermis dia terkopik dia sebenarnya mati. Dia dah mati dan dia nampak sampai dalam. Dia punya ni. So yang ini sebenarnya apa yang tuan-tuan nampak ni dia adalah sel batang tu yang dah mati. Dia kanker lah. Bukan kanser So dia sangkut, dia ke dalam dia punya dan dia bukan saja simptom ni bukan saja boleh jadi dekat batang, even dekat buah pun boleh. Ini saya ambil contoh buah limau. Dia nampak ni dia sangkut ke dalam, itu ni lah kanker. Dan juga yang ini adalah tumor. Saya suka nak kongsi tumor, gal terpanggil dekat batang kita ni boleh jadi, biasa jadi dekat batang lah. Batang, yang kalau dekat batang ni disebabkan oleh mikroorganism, disebabkan oleh bakteria. Yang ini saya bagi contoh daun. Yang ini daun pun boleh jadi gal. Dia nampak macam ketuat kalau dekat daun ni ketuat. Yang ini disebabkan serangga perosak. Disebabkan serangga perosak. Dia punya gal jerawat dia macam jerawat lah. Berutu je. Banyak jadi kat pokok pelang, daun pelang. And then yang ini biasa jadi pada tanaman sayur-sayuran, pokok hiasan, leaf spot, bintik daun ataupun kita panggil tumpuk daun. So tumpuk daun ni simptom dia sebenarnya apa yang tuan-tuan nampak ni dia kalau nampak dia tumpuk ni dia tumpuk kecil lepas dia mengebak iaitu definitely itu adalah mikrob yang disebabkan oleh mikrob. Tapi kita tak tahu sama ada kulat ke ataupun bakteria So kita yang penting itu tuan-tuan tahu yang paling penting tuan-tuan tahu itu adalah mikrob lah disebabkan oleh mikrob. Kalau faktor bersekatan tak kondusif, the whole daun tu dia akan tunjuk benda yang sama. Okey. Biasa tumpuk-tumpuk ni yang nampak tumpuk-tumpuk ni sebenarnya kawasan ni mati dah sebab tu dia color coklat. Okey. Mozaik ni simptom paling popular lah. Siapa yang buat cili kan, dia buat cili kat rumah ataupun cucubit lah, rock melon ke apa. Mozaik ni biasa. Mozaik ni adalah sebenarnya chlorosis. Chlorosis. Cumanya dia ada pattern. Pattern macam mozaik kat rumah lah. So dia ada mozaik ni kan macam ni lah. Nampak? Dan daun tu daripada hijau dia kekuningan, dia hilang hijau tu. Yang hijau tu kena ingat balik itu ada klorofil. Kalau klorofil hilang, dia tak boleh buat makanan. So that's why lama-lama daun tu akan menguning dan juga mati. Okay, dan yang paling penting dia punya kat urat-urat daun ni still intact dia punya kali hijau tu. Okay? Dan mozaik ni 100%. Mozaik ni virus infection. Okay, macam saya ingatkan bila virus infection tak ada racun virus kalau ada jual nipu orang tu So saya akan tunjuk. Dan ini biasalah kalau jadi dekat cili, kalau jadi kat pokok cili apa kena buat? Hasil cili itu kita boleh makan. ambil hasil dia, pokok tu kita kena buang. Okay? Sebab kadang-kadang kita tengok pokok kita yang kena virus ni hidup segan mati tak mau. Baik kita matikan dia terus. Okay? So tu dia. Kalau layu ni pun simptom biasa. Layu ni ada dua sebab. Sebab pertama sebab kita malang siram pokok kan, tak sempat PKP alasannya. Sebab kedua disebabkan oleh mikrob. Okey, biasanya bakteria dan juga kulat. So kalau bakteria, kalau mikroorganism ni dia tiba-tiba je dia layu macam bakteria dia tiba-tiba je. Air kita bagi cukup, baja kita bagi cukup, sekali besok kita tengok pokok kita still layu. So itu ada something wrong. Mikrob lah kena buang. Okay, kalau reput biasa boleh jadi pada buah. Standard lah pada buah. Reput tu busuk lah. Dan akar. Akar ni pada pokok kalau tuan-tuan perempuan suka pokok succulent ataupun cactus.
ataupun money plant. Saya ada contoh sekali. So repot ni biasa berlaku kat akar tu lah. Itu salah siapa? Salah tuan-tuan perempuan. Sebab siram pokok banyak sangat kan. Tunuk siram agaknya. So siram banyak sangat, pokok yang succulent dan juga karakter repot. Akar dia repot. Bila repot memang tak ada ubat dah. Dia repot tu bukan disebabkan air tu. Air tu sebab terlalu banyak dekat dalam tanah yang ada pokok succulent tu, dia membiarkan mikrob. Mikrob ni yang merepotkan akar succulent dan juga cactus kalau terlebih. Okey. So kalau apple ni buah lah kan. Buah ni expired dia repot lah. Okey. So apa yang kita buat adalah macam ni kita nak diagnose penyakit tuan-tuan. Ada checklist yang simple saya bagi kat sini. Satu, pertama kita kena tengok pokok kita lah. Sebab pokok kita tak cakap dengan kita kena bercakap dengan pokok tu. Kedua, kita kena pasti punca masalah ni. So masalah contohlah daun kan. Masalah tu tuan-tuan nampak. Daun tu kekuningan. So tengok itu adalah simptom klorosis. Dan kena decide. Kena pasti. Adakah disebabkan oleh mikrob ataupun disebabkan oleh berhenti sikit. Lagi sangat. Minta maaf, terlalu sangat ni. Okey. Ataupun disebabkan oleh keadaan persekitaran tak kondusif. So macam mana tuan-tuan nak diagnose? Senang saja. Bila tuan-tuan tengok daun ni kan, mesti kena tengok. Tengok dulu bahagian daun, bahagian pucuk, lepas tu turun ke bahagian daun bawah. Lepas tu pergi ke tengok bahagian batang, ada apa-apa problem ke. Okay, dan juga tengok, lepas tu kalau korek-korek sikit bahagian akar dia, korek-korek sikit tengok ada apa-apa tak yang problem dekat akar. Okay, so yang ni, laju sangat. Dia orang tak cakap, baru cakap ni laju kan, tak maaf lah. Okay, train cepat sikit. Okay, so ini, jadi lepas tu apa yang tuan-tuan kena buat, tidak akan segera untuk kawal lah. Saya akan bagi contoh sikit, sebab dalam pukul 11 lah ni, saya akan bagi contoh sikit, lepas tu kita akan tengok macam mana nak diagnose. Kulat, bakteria dan virus, contoh sikit lah. Yang contoh saya bagi kat sini adalah, yang ini biasa berlaku, yang belah kiri ni adalah downy mildew, kelapuk downy. Tumpuk-tumpuk kekuningan pada daun dan sebenarnya tumpuk-tumpuk kekuningan ni dia jadi sikit-sikit, lama-lama ditutup terus. Iaitu memang 80% to 90% tu memang mikrob lah kalau nampak tu, dan itu adalah disebabkan oleh ni lah downy mildew ni, penyakit dia kelapuk downy. Dan tuan-tuan sebenarnya boleh tengok bila dekat yang kelapuk downy, boleh tengok dekat bahagian bawah tu, bawah daun tu yang kena macam ni. Biasanya pokok rock melon, timun boleh kena ni. Dan tengok bahagian bawah biasanya boleh nampak ni kulat tu dia punya spora. Dan lepas tu kita belah kanan ni adalah kudapuk berdebu, powdery mildew. So kenapa nama dia berdebu? Sebab bila kalau tepuk daun yang ada putih ni ada spora. Spora tu akan terbang. Okey, so spora yang putih-putih tu sebenarnya spora dekat atas. Dan dia sebenarnya menutup klorofil tu. So jadi dia akan lama-lama dia tak boleh, pokok kita tak boleh function, jadi dia akan mati. Okey, bintik daun biasa jadi sebab kita buat kebun bandar kan, kita buat tanaman hiasan, kita buat sayur, kita buat succulent kat kebun kita. So tumpuk daun ataupun bintik daun ni biasa. Bintik daun ni biasa disebabkan oleh kulat dan bakteria. Saya ambil gambar ni dekat Anim Agro so boleh lah, antara website yang bagus untuk tuan-tuan pergi tengoklah. Dan juga bintik-bintik kecil, dia bintik kecil bulat terang pada daun. Dan apa yang boleh buat adalah sebenarnya dia kalau disebabkan oleh kulat, ini bintik daun yang saya bagi contoh ni dekat cili. So kena rawat dia punya biji benih lah, dan juga kita boleh rawat dia dengan racun kulat. Tapi racun kulat biasa kita guna stage terakhir. Cara saya mudah saja, buang saja daun yang kena infection, kena serangan tu okay. Yang ini kulapuk hitam pelam kulapuk hitam ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah sutimum. Okey, permukaan yang ni biasa jadi kat pokok pelam lah. Permukaan daun ni diseliputi debu kulapuk hitam kulat Dan dia sebenarnya yang dia ejen pembawa dia serangga koyak tu sebenarnya. Serangga tu dia makan, dia nak makan, tapi dia tinggalkan honey tu, dia tinggalkan madu dia dekat dia punya permukaan tu dan juga moisture. Jadi dia akan kulat ni akan masuk. Dan apa yang jadi adalah bila daun diseliputi dengan hitam ni, dia tak boleh buat ni, klorofil tak boleh function, fotosintesis tak boleh buat. So makanan tak dapat dihasilkan lah. So function dia tak proper. Ni kelapuk hitam. Ni biasalah. Dia boleh jadi dekat buah pelam pun boleh jadi juga. Okey, hawa pucuk. Hawa pucuk ni kulat Ini dekat cili cili, pucuk dia jadi layu dan berwarna hitam. Hitam tu kalau tuan-tuan tengok tu, dia ada spora sebenarnya pada pucuk. Dan yang ini, hawa ni dia memang dahsyat. Dia akan serang pucuk, dia akan serang batang dan even keseluruhan pokok lah dia boleh. So yang ini cara nak treat dia mesti kena buang pokok. Yang ni mikrob kulat mesti kena buang.
Okey, dan biji benih sebenarnya kena rawat daripada nursery. Pemilihan pokok di nursery pun penting masa nak belilah. Especially kalau nak buat ni lah, buat apa, commercial ni. Okey, yang ini contoh saya nak bagi. Contoh kalau macam mana boleh kena bakteria. Bakteria punya inilah contoh. Layu bakteria. Layu bakteria ni jadi, ini cili kan, sebab saya tahu ramai suka buat cili kan. Dia tiba-tiba kan, pokok tu cukup air, baja cukup, tiba-tiba dia layu secara tiba-tiba dengan rapid, dengan banyak cepat. Daun-daun kuning layu secara tiba-tiba dan akhirnya mati. Okey, dan macam mana kita nak tahu bakteria ada dekat pokok? Senang saja sebenarnya. Kalau kena jangkitan, boleh buat eksperimen kat rumah, boleh potong batang pokok tu, kita potong batang pokok, okey, kita potong dia lah, potong batang pokok dan rendamkan batang pokok tu dalam air. So kalau ada cecair keluar daripada air, daripada dalam air, so itu kalau bakteria. Dan juga apa tuan-tuan boleh buat? Ada soalan? Apa tuan-tuan boleh buat lah, cabut cabut akar. Contoh macam kalau tanam sebab tu cili kita tanam. Okey. Ini saya bagi contoh ni, kalau tanam dekat tanah yang ni lah, terus tanam dekat tanah ni problem dia. Sebab dekat tanah dekat luar ni dia macam-macam mikro, ada yang baik, ada yang jahat. So kita tak boleh nak kontrol. So kalau tuan-tuan dah tanam dekat kebun cara teruskan dekat tanah, bukan pakai polybag, kalau kena penyakit ni apa kena buat? Pokok belah kiri dan belah kanan ni yang sehat mesti kena buang. Pokok yang tengah-tengah yang kena serangan tu buang, pokok belah kiri dan belah kanan tu yang sehat lagi tu buang. Macam bomba, macam rumah bakar. Kalau bomba datang dia pancit rumah yang elok tu, nak elakkan serangan tu pergi ke sebelah. So ini cara yang ni lah yang kita boleh buat. Okey, ini anthracnose buah. Cili juga banyak contoh cili ni. Anthracnose buah yang hitam ni sebenarnya simptom dia. Dan kalau tengok betul-betul dia ada spora. Yang hitam sebenarnya spora dia lah. So apa yang boleh buat adalah kena buang. Cili yang ini tak boleh makan. Ini geli makan. Jadi buang. Kita boleh sembuh kawalan organik lah. Punya neem ke ataupun racun pulat kalau dah banyak sangat. Yang kozat saya bagi contoh. Okey, yang ini saya nak sentuh virus. Kalau kena dekat pokok cili kita, kalau kena dekat pokok atau pokok tak semestinya pokok cili pokok lain. So macam ni kita nak diagnose dia. So tuan-tuan boleh tengok dekat sebelah ni gambar dia, gambar dia clear. So tuan-tuan boleh nampak daun dekat bahagian bawah ni elok, daun dia cantik. Tapi dekat bahagian atas ni, pucuk ni dekat daun atas dia mengrekod sebenarnya, rekod dan juga dia start klorosis. Dan pucuk tu dia bantuk, tapi yang lain okey. Yang ini 80 to 90% confirm virus. So, kalau cili tuan-tuan kena benda ni, kena buang. Tak ada cara lain ni, memang kena buang. Tapi kalau ada hasil tu boleh makan lah. Kalau takut nak makan, bagi dia saya. So, jadi boleh buang. Boleh buang. Kena buang. Hasil tu boleh makan sebenarnya. Hasil boleh makan. Okey, jadi sebenarnya punca dia adalah serangga. Punca virus ni dia masuk dekat dalam pokok kita ni, dia kerana serangga. Serangga. Jadi kalau tuan-tuan tengok pokok cili atau pokok apa-apa, jangan tengok kat bahagian atas. Serangga ni pun tahu dia bijak juga. Dia tak duduk kat atas lah macam dia tunjuk diri dia, tak. Tuan-tuan kena selak kat bahagian bawah daun, tengok. Kat situ banyak dia ada pesta situ. Dia buat pesta lah, pasar raya semua ada kat bawah daun tu, tengok. So kalau nampak contoh kalau pokok yang tuan-tuan tanam cili dan nampak ada serangga dekat bawah, thrips ke aphid ke kan. So yang ini yang boleh bawa virus tu. So yang ini bahaya sebab kalau nampak je benda tu ada, serangga tu ada, 50% kemungkinan virus dah masuk dalam kita punya pokok. Okey, dan dia punya simptom ni mudah. Pucuk daun akan start rekod, pucuk daun akan bantuk dahulu, klorosis akan start dekat mozaik pada daun, lama kelamaan seluruh pokok akan bantuk. Racun virus macam saya cakap tak ada. Racun virus memang tak ada. Apa yang kita kena kawal? Kita kena kawal serangga perosak tu. So kalau kena boleh kalau dah banyak kena kan, bolehlah pakai saptometrin macam Dr. Syarif begitu. Saptometrin racun serangga kuat. Balun juga dia, balun kat pokok tu. So tapi kalau dah keluar simptom-simptom macam ni, memang tak boleh diselamatkan. Memang tak boleh diselamatkan. Buang je lah. Pokok kita yang sakit. Okay. Macam mana cegah dia ni, saya cakap cegah dan buang pokok yang ada simptom dengan segala, kita tak nak dia merebak. Dan baka cili bangi sebenarnya sangat susceptible. Tuan-tuan perempuan boleh tengoklah nak tanam cili lain, cili kulai ke Charleston dari kan sudah buat. Okey, so habis yang itu, so sekarang kita nak tengok diagnosis penyakit. Macam mana nak diagnose lah. Lagi 10 minit, cukup. Sudah kita boleh. Okey. So jadi macam mana nak diagnose pokok? Ini saya rasa student saya ada kat dalam website ni juga. Ini pokok sebenarnya pokok yang
student saya tolong jagakan untuk saya. Nanti pokok saya, tapi sebab PKP dia tolong jagakan. Tengok-tengok dia dah jadi macam ni lah pokok ni. So pokok ni adalah pokok ni, ini nama pokok ni money plant. Perkara pertama bila kita nak diagnose pokok, mesti kita tahu pokok apa. Kita tak boleh main hentam je, main tengok pokok apa, dia tak tahu. Oh, dia ini kena virus. Menipu. So pertama kena tahu pokok apa. Pokok ni adalah pokok money plant kan. Money plant sebab yalah kita nak tarik duit kan. So letak pokok. Dia tu dia menipu kan. So apa yang berlaku kat pokok ni, sudah dia cakap betul, daun dia gugur. Daun gugur. Okey, daun gugur. Dia kata daun gugur. Okey. Tulis daun gugur. Lepas tu daun dia jarang-jarang. Kita boleh nampak dekat gambar ni, daun dia jarang-jarang. Kat sini dah jarang. Daun dia jarang-jarang. Dan kita tengok batang dia, money plant ni. Kenapa kita kena tahu pokok tu? Pokok money plant ni tak sepatutnya dia melentuk macam tu kan. Dia tiba-tiba melentuk. Kita nampak dia melentuk. Batang dia melentuk. Yang ni batang dia melentuk. Okey, batang melentuk ni sebenarnya dia cari cahaya. Dia cari cahaya. Okey, dia cari cahaya, dia ke arah cahaya. Sepatutnya kalau ini antara benda yang kita boleh lah. And then kita tengok tanah dia sebenarnya, tanah tu dia nampak compact. Tanah tu nampak terlalu padat dan compact lah. Okey. Jadi dekat sini kita boleh simpulkan lah. Problem yang boleh jadi dekat sini adalah bila gugur, daun gugur ni kemungkinan air tak cukup. Okey, air tak cukup. Kalau ini dan money plant ni adalah pokok succulent. Dia dalam family succulent succulent. So dia air pengairan dia, saliran tanah tu kena penting. Bila kita tuang air itu mesti go through terus ke dalam keluar. Dia tak boleh bertakung. So bertakung dia kena. Tetapi kalau reput disebabkan air terlebih, biasanya daun dekat sini dia akan jadi coklat. Dia akan jadi hitam coklat. Ini siapa yang buat succulent apa semua dia akan macam tu yang ini tak ada, kita tak nampak pun dia colour hitam coklat di sini. Jadi mungkin bukan sebab air terlebih. Okay? Kemungkinan. Tapi yang kita boleh nampak di sini adalah daun dia jarang sebab cahaya matahari dia tak cukup. Sebab tu dia gugurkan daun tu. Kenapa dia gugurkan daun? Supaya dia boleh survive. Dia nak cari cahaya tu, dia lentuk tu dia cari cahaya. So yang ini apa yang kita boleh buat, tuan-tuan boleh buat. Yang ini kita panggil faktor persekitaran tak kondusif. Bukan disebabkan oleh mikro. Okey, yang ini dia. Nampak tak? The whole pokok tu tunjuk benda yang sama. Dia tak ada satu-satu tak. Ini faktor persekitaran tak kondusif. Tak susah pun. Okey, jadi yang ini pokok Fittonia saya. So kat sini kita nampak, so kita nak kena tengok ini Fittonia. So kita tengok kat sini dia layu, reput dia kat reput kat sini. Yang ini apa sebab dia kan? Apa sebab dia? Yang ini sebab saya kan? Sebab saya tak siram. Ini sebab saya tak siram. Okey, ini sebab kalau kita tak siram, pokok kita jadi macam ni. Ini bukan sebab mikrob. Kadang-kadang boleh cakap, ini mikrob je kan? Sebenarnya tak siram. Lupa nak siram pokok kita, ni jaga pokok lain. Ini lupa. Okey, jadi yang ini nampak tak? Dia layu. Kita nampak dia layu semua. Okey, tapi yang coklat-coklat ni dia datang kemudian. Tapi the whole air pokok tu layu. Dalam masa yang sama. Faktor persekitaran tak kondusif. Air tak bagi. Okey. Okey, ini pokok hiasan dalam rumah. So yang ini yang biasa jadilah. Kalau ni tip dia nampak macam burn tip dia burn. Nampak bawah ni bersama, tip dia macam burn. Okey, yang ini bukan disebabkan oleh mikrob. Okey, yang ini adalah disebabkan oleh faktor persekitaran tak kondusif ataupun keadaan substrate tu tak kondusif untuk pokok ni lah. So apa yang tuan-tuan boleh buat kalau macam ni kan? Try gemburkan tanah dia. Okey, biasanya jadi ni kadang-kadang akar tu terlalu padat dekat dalam pasu tu. Pasu dah kena tukar. Okey, pasu dah kena tukar. Ini biasa jadi. Okey, dan apa yang tuan-tuan boleh buat adalah kalau tuan-tuan tahu kapur pertanian, ambil kapur pertanian. Okey, boleh gaul dengan tanah tu sekali dan untuk bagi vitamin kepada pokok ni dan juga bagi baja pada pokok ni lah. So dia akan insya-Allah dia akan okey lepas tu. Ini adalah faktor persekitaran tak kondusif. Tip bening dia cakap faktor persekitaran ataupun keadaan yang tak kondusif. Okey, yang ini pokok yang saya bawa ambil kat rumah saya. Saya terlupa nama pokok ni. Pokok apa dia? Saya lupa. Pokok bunga. Saya panggil pokok bunga. So kat sini tuan-tuan boleh nampak. Kenapa saya bagi contoh ni? Yang ini macam itulah saya cakap tuan-tuan. Tak semestinya saya mengajar kita buat pendidikan ataupun syarah dalam penyakit ni. Pokok kita tak kena penyakit kan? Sebenarnya lagi banyak pokok kena penyakit. So jadi yang ini saya bagi contoh. Dua pokok kat bawah ni pokok yang sama. Pokok sihat. Tapi dekat atas ni dia pokok ni dah start. Dia tunjuk klorosis. Dia tunjuk klorosis. Tapi bila saya tengok klorosis bila saya tengok kat daun tu, bahagian pucuk ni, maksudnya bahagian atas klorosis ni, dia jadi cuma bahagian atas. Bahagian bawah daun tu still hijau lagi.
Okey. Jadi ini kemungkinan ini macam ni lah. Yang ini dia 50-50 lagi, sama ada mikro ataupun faktor persekitaran tak kondusif. Kalau macam ni, apa tuan-tuan boleh buat adalah perkara pertama yang saya akan buat, saya akan tukar tanah dia dan saya akan letak kapur pertanian. Kapur. Kenapa kapur? Sebab kapur pertanian ni dia kalsium karbonat dan juga dia ada magnesium. So tuan-tuan perempuan akan dapat 3 benda ni, okay? Dan juga dia akan stabilizekan pH tu, pH tanah tu, dia dapat benefit lah. And then lepas tu boleh tanam yang baru kita pakai dan kita tengok sama ada dia boleh recover ke tak. Tetapi kalau dia still tak boleh recover, itu kita boleh tahu yang itu adalah disebabkan oleh mikroorganism. Itu dia. Kalau faktor persekitaran tak kondusif ni, keadaan tak kondusif, kita boleh rectify dengan menggunakan tukar tanah, baja, itu boleh buat. Jadi kalau mikro mesti kena guna racun. Tapi kalau jadi macam ni kita tak tahu kat mana buat bakteria ni kan. So dia bakteria atau kulat ni biasanya dia duduk kat dalam kalau betul mikro. So susah untuk kita apply racun. Dan jadi kalau kita tak tahu, so just kalau saya lebih prefer guna tukar tanam dan juga inilah pakai kapur tu untuk tengok boleh tak rectify benda tu. Kalau tak boleh juga baru saya akan apply racun racun kulat, okay, yang kita akan tuang dekat area tanah tu lah supaya dia boleh absorb. Okay, ni daun kekuningan. Inilah dikatakan klorosil tadi. Bahagian atas daun dia mula kekuningan. Okay. Tapi air mesti cukup. Air saya bagi cukup. Ini saya tiam. Air cukup. Okay. Matahari pun cukup. Okay. Baja pun cukup. Baja sebenarnya cukup. Okay. Boleh tak? Okay. Ada soalan lah. Kalau nak baja terlebih kan, boleh tak jadi? Boleh juga. Kalau terlebih baja, contohlah bagi banyak sangat baja, dia pun boleh jadi. Cumanya yang saya nampak ni daun tu, kalau baja terlebih, biasanya kalau dia the whole area tu, maksudnya daun bahagian bawah, di bawah batang, daun bawah ni pun dia akan tunjukkan dia. Tapi yang ini daun kat bawah okey, tapi dekat atas dia bawah ni. So saya incline sebenarnya, saya incline ni mikro. So apa perlu buat macam saya cakap tadi lah. Okey, rectify tanah ada dulu, hanya juga tukar tanah, pakai gaulkan dengan kapur pertanian, boleh beli kat kedai pertanian, and then lepas tu siram macam biasa, tengok dia boleh recover. Okey, itu cara yang mudah lah sebenarnya tuan-tuan untuk yang ini diagnosis yang ini adalah tomato kalau kena hawa, penyakit hawa lah, belak. Ini contoh yang kan. Okey, yang ini dia mikroorganism akan kulat lah sebenarnya, tapi bolehlah kita pakai kulat dengan pening-pening kepala. So dia yang ini kalau jadi dia akan late stage bila kita nak tuai hasil tu dia akan jadi benda ni dan dia akan merebak dengan cepat. Okey, merebak dengan cepat. So racun dia ada tapi agak mahal. Dan biasanya kita sarankan untuk buang lah. Dan apa yang penting kat sini adalah kawasan tu sebenarnya bila dah kena kan, dia kulat ni dia akan berada dekat tempat tu dalam keadaan yang sangat lama, dia sebab lama. So itu yang bahaya. So kena tukar. Yang ini tomato ni ditanam di Cameron Highland dan polybag ni adalah substrate ni. Petani ni dia still menggunakan polybag yang sama. Okey, jadi dia bila guna substrate yang sama, pokok ni memang dah kena dulu, substrate tu dah kena. So patogen tu, kulat tu dah duduk dalam substrate tu. So that's why dia boleh masuk. Ini dia. So so kena tengoklah, kena kira cost, janganlah kerana tu nak jimat sangat kan, rugi. Okey. So yang ini last kali, okey. Kaedah kawalan ni saya nak sentuh sikit je lah. Masa tak banyak, mungkin masa tak banyak. So ada few thing yang saya buat dekat rumah. Kita boleh pakai, tuan-tuan perempuan boleh pakai netting netting untuk ni lah, untuk elakkan serangga masuk ke dalam kawasan tanaman kita. Dan kita boleh pakai yellow sticky trap lah. Sebab kena ingat serangga ni dia bawa mikrob sekali. Kalau dia datang tu dia bawa sekali lah. Dia ni bagus ni sebenarnya. Serangga ni kan. So dia suka bawa yang lain-lain. So kita tak suka dia. So boleh buat ni lah, yellow sticky trap. Boleh pakai yellow sticky trap. And then kat rumah saya apa saya pakai? Bayam Brazil ni saya tanam bayam Brazil sebagai pokok pagar. Okey, pagar. So maksudnya dekat kawasan tanaman saya tu, contoh saya pokok pagar. Okey. So pokok pagar ni apa yang saya buat dekat rumah saya tanam bayam Brazil ni sebagai pokok pagar. Pokok pagar. Kiranya keliling contohlah dekat tuan-tuan ada petak tanaman, tengah-tengah tu ada tili, ada sawi, ada bayam kan. Keliling tu tuan-tuan boleh tanam bayam Brazil. Dia macam pagar supaya serangga tu kita bagilah kan. Kita bagi serangga tu cakap, makanlah bayam Brazil ni. Okey, sila makan. Yang cili ni jangan makan. Okey, so memang kalau datang rumah saya, bayam Brazil ni memang nampak rumah. Okey, dia agak bulat-bulat, lubang-lubang kan. Itu, dia memang seronok kat situ. Okey, dan memang saya buat ni, saya test je sebab terbukti adalah bila saya keluarkan pokok bunga raya, wife saya punya bunga raya,
pokok bunga itu keluar daripada depan daripada bayam Brazil, habis pokok tu kena serang dengan serangga. So maksudnya bayam Brazil tu dia efektif untuk ni lah menghalang kita punya tanaman yang kita nak tu daripada kena serang. So ini. Tapi bila dah tanam bayam Brazil tu jangan lupa yang ini bayam Brazil saya bila datang tu memang nampak macam pagar tapi tak adalah tinggi kan, di bawah lah. So saya baja bayam Brazil supaya dia nampak gemuk kan. So serangga ni dia memilih juga. Dia nampak gemuk, elok, ini elok kita makan macam tu lah. Okay. Dan pokok yang sebelah yang berbunga ni adalah pokok tenera yang dipopularkan oleh Samdabi. Ya, dia boleh attract serangga predator Yang mana predator ni dia boleh makan serangga perosak lah. Yang ni bukan bidang saya predator ni. Yang ni kena tanya Dr. Syahri lah, nanti kena buat kelas webinar dia juga. Okay. So okey, yang ini dia punya ni lah, dia punya predator tu dia bunga ni dia mekar pada pukul 8 pagi lah. Okey, dan dia banyak tanam dekat plantation area Samdabi banyak tanam ini. Okey, yang ini adalah kloro apa yang kita boleh guna kat kloro ni adalah kita boleh disinfect kita punya alatan tanaman kita. Okey, kalau lah contoh pokok yang tuan-tuan tu trim ada penyakit, and then tuan-tuan boleh disinfect guna kloro. Bancur, dilute dia macam biasa, and then tinggalkan dan lebih kurang dalam 5 minit. Okey, dalam larutan klorok tu yang dibancur, dilarutkan, and then lepas tu cucilah alatan tanaman kita. Alatan ni lah macam penyodok kita, gunting kita dengan ni. Tak perlulah pakai alkohol. Okey, last sekali racun kimia, saya nak sentuh sikit saja pasal racun kimia ni. Ada 3 benda yang penting yang tuan-tuan kena tahu. Nama komersial, bahan aktif dan ikrar racun. Nama komersial tak penting sangat, yang paling penting adalah bahan kimia aktif. Contoh yang ini, saya bagi contoh cypermethrin. Inilah bahan aktif dia yang penting yang tuan-tuan kena tahu. Ini labeling yang kena tahu. Dan juga kelas racun. Kelas racun ni dia ada 4. Kelas 4 tu dia sebenarnya jalur putih. Dia macam sheltok kat rumah. Bukan macam, dia sheltok kat rumah. So sheltok tu kelas racun Dan lepas tu kelas 3 ada jalur biru. Dan kelas 2 adalah jalur kuning. Yang kelas bahaya adalah inilah kelas 1A dan 1B tengkorak tu. So racun kimia biasa kita guna peringkat akhir lah. Saya jujur memang saya guna kat rumah. Okey, yalah kita beli pokok pakai duit kan. Jadi kita tu lambat kadang elok pokok. Dia biasa jadi macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan beli pokok cili, hasil pertama tu tuan-tuan akan dapat. Masuk hasil kedua, dia mula buat hal. Time tu kita geram tu kan. Jadi kita pun hentam semua. Semua kita bagi racun So cypermethrin kita boleh guna untuk rawat bukan rawat lah, kita kontrol serangga perosak antara contoh Okey, so saya rasa dah pukul 11, saya berhenti setakat tu. Kita open pada soalan lah. Ada soalan? Okey, tidak. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Bahagia Dr. Aswad di atas penyampaian ilmu yang sangat berguna kepada kita semua. Okey, kini kita tibalah masa untuk kita bersoal jawab bersama pakar, dan peserta boleh ajukan soalan secara lisan dan unmute dan ataupun secara menulis di ruangan FB Live dan juga Webex. Mungkin kita dalam ruangan chat saja kita buka. Okey, tapi saya ada dapat beberapa kertas ni. Okey. Ni tanyalah ustaz, tanyalah. Tanyalah pakar. Macam tanya ustaz pula kan. Bila soalan dah ready tu. Okey, kita ada satu daripada Puan Norma Hashim. Bagaimana nak elak root rot pada pokok tomato? Okey, elak root rot ni, tomato ni saya kena tahu substrate apa sebenarnya pakai. So kalau kita pakai kokopit apa semua tu kan. So kokopit ni, let's say lah, kalau kokopit tu memang betul-betul bersih bagus, dia takkan ada root rot ni. Dia takkan ada. So kalau ada root rot ni, tomato ni dia jarang berlaku root rot kerana air terlebih. Jarang. Sebab pokok-pokok buah ni dia akar dia kuat. Okay, dia tak sama macam pokok succulent yang mana dia fragile bila air terlebih. Tetapi apa yang boleh dielakkan adalah make sure siram tu kalau boleh kan, siram tu mesti kena dia ada bukan time, dia macam tiap hari tu tuan-tuan perempuan dia ada jadual dia lah. Okay, petang, pagi sekali, petang sekali. So janganlah terlebih. Contoh macam pagi terlupa nak siram, petang tu hambur sampai banjir. Okay, sampai banjir kan. Kabur balik pagi tak siram, yang tu tak elok lah. Okay, agaknya kalau pokok boleh menjerit kan. Dia kena penampar juga kan. So itu contoh lah tuan-tuan. So jadi yang itu boleh elakkan yang tu kan. Dia keseragaman apabila memberi air tu. Air, jadual siraman, baja kan. Macam saya buat tiap pagi dan petang saya akan siram. Okey, dan tiap minggu saya akan bagi baja. Okey, saya akan bagi baja. Kalau tomato ni pakai fertigasi, dia ada
sebab you akan open dia punya outlet tu untuk bagi air tu gerak ke ni lah. Yang patut dielakkan adalah jangan siram pokok pada daun dia. Kurangkan siram. Kalau nak siram juga pada daun, buat siang. Kiranya waktu pagi panas tu boleh buat, sebab dia akan air itu dia akan evaporate ke atas dan dia tak akan tinggalkan kelembapan pada daun. Bila ada kelembapan ni lah yang mikrob ni suka untuk masuk. Soalan kedua adalah Puan Azaria Hashim, terdapat bintik-bintik kuning pada daun, bagaimana? Okey, bintik-bintik kuning ni nak chlorosis ni. Okey, so saya nak tahu bintik-bintik kuning ni dia jadi kecil-kecil ke merebak banyak. Kalau dia kecil-kecil betul dia merebak, iaitu mikrob. Kena apply racun kulat. Kena buang dahulu bahagian-bahagian yang ada tu dan apply racun kulat. Kalau dia sekata dia punya kekuningan tu macam saya tunjuk dalam slide ni, dia boleh jadi disebabkan oleh faktor persekitaran tak kondusif. Gembur tanah, tukar tanah lagi better, pakai tanah yang baru, yang elok, yang mana nutrien tu still ada. Lepas tu gaulkan tanah tu dengan kalau tanah yang lama boleh gaulkan dengan kapur, bagi vitamin dia lah. Sebab kapur pertanian dia ada kalsium karbonat dan dia ada magnesium. Okay, and then Siti Aisyah, adakah buah yang diserang oleh penyakit berbahaya apabila dimakan oleh manusia? Ya, dia bukan berbahaya lah. Satu, dia berbahaya, kita geli sebenarnya. Geli, sebab buah tu dah busuk kan. Buah busuk, kecuali. Kebiasaannya bila buah-buah benda segar dia akan leput, dia akan busuk. Tapi kalau virus diserang pokok kita, pokok cili, buah cili tu yang kena yang virus tu kena yang serang, buah cili tu boleh tak makan? Boleh. Saya makan tak mati. Dia boleh. Dia boleh sebab dia berbeza. Virus yang serang pokok dengan virus yang serang manusia lain. Yang macam COVID-19 ni dia sama sebab dia serang animal. So that's why dia animal dengan manusia ni function dia nak lebih kurang lah. Saya pun tak apa pakai tu, bukan bidang saya. Tapi pokok biasanya virus pada pokok dia susah untuk transmit ke manusia. Okey. Lain ada satu, daripada ni. Ada. Dr. Juju Nabasya. Bagaimana nak bezakan pokok itu kena penyakit atau kurang nutrien atau kurang air? Macam saya cakap. Kalau kurang nutrien, dia akan nampak sekata. Dia akan nampak sekata. Contohlah daun bawah tunjuk benda yang sama, kuning yang sama, daun atas sama, dia sekata. Dan semua pokok akan tunjuk benda yang sama. Itu nutrien ataupun kurang air lah, dia sekata. Kalau penyakit dia akan kena sikit-sikit, tumpuk-tumpuk dan dia akan merebak. Okey. Dan lepas tu apakah faktor penarik yang ada pada bayam Brazil? Yang ni saya tak tahu faktor penarik yang ni lah. Mungkin sebab banyak pun. Daun bayam Brazil tu banyak kan? Banyak. Dan lepas tu dia sebab bayam Brazil saya gemuk-gemuk. So gemuk-gemuk kita bagi baja juga, baja NPK tu. Okay? And then dia nampak menyelerakan lah. Sebab saya pun letak benda tu guna bayam Brazil ni bila makan dengan dengan Maggi. So dalam Maggi. So jadi benda-benda macam ni faktor penarik yang sebenarnya saya tak tahu lah. Yang tu saya tak ni. Tapi yang saya tahu memang dia boleh tarik serangga untuk makan dia lah. Ada lagi soalan? Coba. Lagi, okey. Apakah racun yang sesuai untuk kawal afid? Afid ni psychometry boleh guna mana? Boleh guna white oil. White oil. White oil ni organik. Tak. Bukan. White oil boleh guna untuk cari apa? Tapi psychometry paling kuat lah. Itu memang. Psychometry macam saya memang ada racun psychometry kat rumah. Itu senjata yang terakhir yang bila dah geram sangat memang kita tala bagi psychometry. Okey. Tapi apa yang saya guna juga, saya akan pakai minyak neem oil. Okey, neem oil saya beli, saya ada contoh je Saya ada contoh sebenarnya neem oil dah. Saya tunjuk neem oil yang saya guna. Okey. Ini minyak neem. Minyak neem ni yang saya guna. Okey, dia guna untuk pencegahan dan penyakit kulat dan serangga. Yang ini saya memang guna dan dia cuma je minyak neem ni dia tak semua serangga dia boleh dia tak bunuh sebenarnya. Dia cuma sebab bau dia serangga tak suka dan serangga akan elak tempat tu dan dia ni dalam bentuk minyak. Sebab apa? Kenapa mereka jual minyak ni? Kenapa mereka jual dalam formulasi dalam minyak? Sebab minyak ni bila tuan-tuan macam kita makan dekat pinggan kita. So bila kita nak cuci minyak tu, dia akan kalau pakai air tak boleh, dia kena pakai sabun, betul tak? That's why formulasi ni dia orang buat dalam minyak. So bila kita spray dekat pokok, bila hari hujan, minyak ni still intact pada daun tu dan bila hari panas, minyak dia tak akan evaporate, dia susah nak evaporate. So ni boleh pakai minyak ni juga. Ni benda yang biasa saya pakai adalah saya akan guna guna kapur pertanian, supply pada tanah. Saya akan apply minyak neem dan last result saya adalah saya akan pakai racun ni lah, racun serangga lah kalau serangga. Psychometrin serangga, kalau racun kulat, kalau kulat ataupun bakteria saya akan pakai racun kulat.
Bagaimana nak singkirkan kutu-kutu yang berkaki banyak secara natural? Boleh pakai minyak neem. Boleh pakai minyak neem. Boleh pakai minyak neem. Cumanya bila dah banyak, kawasan tu kena buang lah. Biasanya saya akan buang. Saya akan potong dulu macam saya baru kena pokok bunga raya saya tu. Saya potong, okey, dan juga lepas tu saya akan apply minyak neem. Okey, ada juga cara yang saya buat. Bila saya tak ada masa kan, contohlah kadang-kadang bekerja admin banyak, nak mengajar lagi kan. So apa yang saya buat, saya apply sapometrin terus. Okey, dua kali saya apply sapometrin. Lepas tu saya akan biarkan sekejap dan kita akan nampak pokok tu mula pulih, dan lepas tu saya akan mula tiap-tiap seminggu ataupun 2 minggu sekali saya akan apply minyak neem. Okay, minyak neem mesti kena apply berterusan dan dia tak ada efek pada pokok. Last sekali adalah sejauh mana keberkesanan cuka kayu dalam kawalan penyakit pokok. Okey, cuka kayu ni saya tak ada pengalaman sebenarnya. Tapi kalau kita tengok cuka ni dia bagi bau. Dia bagi bau lah. Kalau untuk serangga saya rasa boleh lah. Tapi kalau untuk penyakit ni saya tak berapa tahu. Okey. Yang biasanya sebab minyak neem dia bau juga. So jadi kita tengok cuka kayu ni bau. So, dia punya formulasi dia yang ni, tapi boleh guna lah kalau okey lah kan. Saya tak nak guna cuka kayu. Dan ada juga orang bertanya pada saya yang ni Ajinomoto, popular sekarang pasal Ajinomoto. Okey. Dia ada yang kata Ajinomoto ni dia boleh bagi pokok tu besar kan. Tapi tuan-tuan kena ingat Ajinomoto ni dia apa yang saya buat bila saya test dekat rumput, dia mati, rumput tu mati. Ajinomoto tu dia mati kat rumput tu. So dan ada farmers tu beritahu saya dia pokok dia besar tapi daun tapi batang dia lentuk jatuh sebab dia ni lah. Jadi kita tengok balik apa ada dalam Ajinomoto. Ajinomoto tu adalah monosodium glutamate. Monosodium glutamate. Glutamate ni apa? Glutamate ni actually dia glutamic acid. Glutamic acid ni adalah amino acid. Building block dalam kehidupan lah, glutamic acid. So kemungkinan glutamic acid ni bagi efek untuk besar. Tetapi yang masalahnya adalah monosodium tu masalah. Okay, sebab garam ni dia akan keringkan pokok ni. So that's why dia akan ada efek pada pokok tu dan pokok tu akan mati. So saya sarankan janganlah pakai Ajinomoto kan. Even jangan makan. Okey. Saya ada lagi. Alhamdulillah, saya lihat banyak soalan yang diajukan oleh peserta. Saya rasa kalau nak jawab ni saya ingat sampai 2 pagi tak boleh. Sampai 2 pagi. Jadi alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Aswad. Ada soalan yang saya nampak berkenaan dengan serangga semua tu. InsyaAllah kita akan adakan sesi bersama pakar yang lain. Dr. Syarif pakar serangga ya? Bukan saya lah, mungkin saya akan panggil orang lagi pakar mengenai serangga untuk kita kawal serangga. Jadi untuk soalan-soalan yang diajukan di Facebook, insyaAllah saya akan cuba menjawab dan Dr. Aswad pun akan cuba menjawab untuk memberi jawapan lah kepada persoalan yang tuan-tuan dan puan-puan ajukan. Sebab kita mungkin ada 1-2 soalan yang baik. Soalan dia, kalau dia kena jangkitan batang, tanah dan pasu buang sekali ke? Macam mana? Oh, kalau daripada jangkitan batang, tanah, okey, tanah mesti kena buang. Pasu tu kalau nak buang, bagi kat saya. Pasu tak payah buang lah. Pasu ni tuan-tuan apa yang buat, bersihkan pakai sabun. Okey, kalau nak lagi selamat, pakai Clorox lah, bersihkan dalam tu. Okey, dan lepas tu cuci balik, buang. Buang air tu lah. Pasu tu jangan buang, pasu boleh pakai. Okey, pasu boleh pakai. Okey. Saya sebenarnya saya nak try promote lah. Boleh promote lah something kat sini? Boleh. Silakan. Okay. Ada produk ke? Bukan produk. Kita saya dan ada few pensyarah Fakulti Pertanian terlibat dengan kebun niti punya ni lah. So kalau tuan-tuan puan-puan boleh berminat, boleh organizer boleh bagi link lah untuk kebun niti. Yang itu saya rasa untuk Selangor punya ni lah. So dia ada 10 modul, dia merangkumi daripada tanaman sampai penyakit. So dia ada berlainan ni lah, kawan-kawan saya yang lain dalam Fakulti Pertanian yang bagi talk tu, penyediaan tanaman, macam mana nak kira tanah, macam mana tanah tu banyak lah. So ada 10 modul. So kalau tuan-tuan berminat boleh tanya organizer, kami akan bagi link. Okey. Itu saja daripada saya. Ada lagi satu soalan, selepas cabut buang pokok kerana virus, bagaimana nak rawat tanah? Okey, kalau tanah ni dia macam ni. Kalau virus tu kan, kalau tuan tanam pokok tu directly pada tanah, maksud tanah terus bukan polybag ini susah sikit. Ini susah sikit. Sebab kawasan tu sebenarnya virus tu dah ada. Kita tak tahu sebenarnya berapa banyak dia bukan virus tu duduk dalam tanah tak.
Dia bila kita buang akar, kita buang pokok tu, kita tak tahu. Akar tu semua terbuang ataupun ada akar yang tertinggal kat dalam tanah tu. Akar yang tertinggal tu yang virus tu duduk kat dalam tu, dan bila kita tanam pokok yang baru, dia akan pergi. Okay, dia akan pergi. Dan apa yang kita selalu buat adalah, kita biasanya, ini yang kita panggil tanaman giliran. Yang orang panggil tanaman giliran. Kita gilirkan, jangan tanam pokok cili atau pokok-pokok seangkatan dengan cili. Tanam benda lain. Tanam pokok durian ke, cuma tunjuk lama sikit, 5 tahun. So, tanam pokok yang lain lah. Okay, jangan tanam benda yang sama. Sebab bila tanam benda yang sama, dia akan kena. Okay, alright. Saya rasa itu saja. Okey, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Saya ucapkan kepada yang bahagia doktor di atas penjelasan yang lebih mendalam mengenai penyakit pokok tanaman hiasan, tanaman kebun anda. Jadi alhamdulillah kita berada di hujung rancangan. Justru itu semoga kita dapat beramallah dengan ilmu yang disampaikan sebentar tadi dan dapat juga berpesan-pesan pada mereka yang tidak berkesempatan untuk hadir pada hari ini. InsyaAllah kita akan adakan sesi-sesi bual bicara ini di lain masa dan kita akan tampilkan beberapa pakar yang ada di Fakulti Pertanian. Okey, saya mungkin ada beberapa orang yang ingin mendengar sedikit pantun. Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjis pilis. Senyum-senyum jangan tak senyum, sudah kita di penghujung majlis. Bunga mawar cantik tersemat dipetik gadis tepi titi. Kepada Allah memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Bagi mengakhiri program webinar ini, marilah kita sama-sama kita menutup majlis dengan bacaan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa al-'asinal insana fi husnil ladzina amanu wa sallallahu alaihi wa sallam.